Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami akan membentangkan pembentangan kumpulan tugasan 3 Kesusasteraan Melayu BMMB 3033. Kami terdiri daripada Ahmad Iqbal bin Zamzul Kifli, Muhammad Arif bin Mak Hussein dan Muhammad Zafran bin Kamaruddin. Soalan tugasan. Bentangkan bagaimana nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama dan kepercayaan dapat menyelesaikan isu-isu semasa dan cabaran masa depan dalam bentuk puisi tradisional sama ada pantun berkait, syair, gurindam atau nazam dengan mengintegrasikan kemahiran teknologi maklumat. Baiklah, gurindam. Gurindam merupakan sejenis bentuk puisi yang tidak terikat atau tiada bentuknya, sama ada terikat atau tidak. Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada 2 baris serangkap menyerupai syair 2 baris atau nazam. Setiap baris biasanya mengandungi 3 atau 4, 6 atau lebih perkataan dan pola rima A, B atau serima. Serangkap merupakan sebahagian daripada idea yang berturutan dan biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap atau menyatakan keseluruhan idea. Jadi kami membuat gurindam nasihat ataupun nilai agama yang mempunyai 5 rangkap, 1 rangkap 2 baris. Jika dada penuh iman, jiwa akan terasa aman. Apa tanda iman di dada? Selalu baik pada tetangga. Siapa orang serakah, tentu dia dipandang rendah. Siapa suka menyimpan iri, hati sakit bagai tertusuk duri. Siapa banyak menanam budi, yang disanjung mati. Gurindam ini akan dihuraikan dengan lebih lanjut dan akan dikaitkan dengan isu-isu semasa oleh pembentang seterusnya. Okey. Seterusnya kita akan ke rangkap 1, iaitu jika dada penuh iman, jiwa akan terasa aman. Rangkap 1 ini membawa kepada pemikiran di mana hati yang dekat dengan Tuhan akan sentiasa berasa tenang dan tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Hal ini dikaitkan dengan isu ramai remaja yang terlibat dengan depression ataupun kemurungan yang semakin berleluasa pada zaman sekarang sehingga ada yang membunuh diri. Next. Okay, ini merupakan isu-isu iaitu pada 17 Mac 2020 depresi pembunuh senyap remaja Malaysia. Minggu lalu pada tanggal 14 Mei kita dikejutkan dengan berita seorang remaja perempuan berusia 16 tahun membunuh diri dengan terjun dari bangunan tingkatan 3 tingkat di Kuching, Sarawak. Kalau kita tengok isu ini, kita dapat kaitkan dengan rangkap 1. Jika seorang itu tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka jiwa dia pun tidak terasa aman. Rasa ingin mengadu dia apabila dia mengalami kemurungan, mengalami gelisah. Okey, seterusnya weh. Next. Rangkap seterusnya adalah rangkap 2. Apa tanda iman di dada? Selalu baik pada tetangga.
Pemikiran yang dibawa pada rangkap ini adalah berkisarkan tentang hidup masyarakat di mana jiran-jiran merupakan masyarakat paling penting di sekeliling kita kerana mereka merupakan orang pertama yang akan bantu kita jikalau terdapat sebarang masalah ketika berada di rumah. Walau bagaimanapun, sikap keprihatinan masyarakat kini terhadap jiran-jiran dilihat semakin pudar. Next one. Isu ini berkait dengan rangkap 2 iaitu sikap prihatin dalam kejiranan semakin pudar. Kalau kita kaitkan dengan rangkap 2, back. Jika kita mempunyai iman di dada, kita mungkin akan berbuat baik pada tetangga kita. Kita kaitkan dengan isu tadi, sikap kejiranan ini semakin pudar dalam kalangan kita kerana iman di dada setiap masyarakat ni semakin berkurang juga. Rangkap 3, siapakah orang serakah? Tentu dia dipandang rendah. Rangkap ini memberitahu tentang pemikiran yang berkaitan dengan ketamakan manusia terhadap barang-barang yang bernilai, khususnya sehingga timbulnya perbalahan antara satu sama lain. Selain itu juga, yang paling teruk adalah melibatkan adik-beradik di mana isu perbuatan harta peninggalan ibu bapa dan tanah pusaka yang menyebabkan mereka bertikam lidah sesama sendiri sehingga kan tidak bertegur bertahun-tahun lamanya. Okey, baiklah kita lihat pada isu semasa. Isu semasa yang berkaitan dengan sikap serakah, abang maut ditetak adik gaduh rebut harta pusaka. Isu ini menggambarkan isu ini menjelaskan bahawa rangkap ketiga tadi iaitu abang maut ditetak adik gaduh rebut harta pusaka. Kita dapat lihat isu ini berkaitan dengan sikap serakah. Kalau kita tengok sikap serakah dalam rangkap ketiga ini, orang yang bersikap serakah akan dipandang rendah oleh masyarakat. Okey, seterusnya. Arif pula. Saudara Arif, silakan. Baik, seterusnya adalah rangka 4 iaitu siapa suka menyimpan iri, hati sakit bagai tertusuk duri. Rangka 4 ini mengolah pemikiran bahawa orang yang suka dengki kepada orang lain, hatinya selalu tidak tenang dan juga gelisah. Orang yang mempunyai hasad dengki akan sentiasa terhalang dari mendapat sebab kebaikan dan keuntungan. Bahkan dia menguntungkan musuh-musuhnya. Jika lihat dalam agama sendiri bahawa agama juga menasihatkan kepada kita bahawa kita harus menjauhi sikap hasad dengki ini kerana ianya mampu memberikan kemudaratan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Seterusnya kita lihat isu semasa yang terpapar dalam dada-dada akhbar, membangkang buta hati dan dengki. Selain daripada tajuk ini, banyak lagi tajuk-tajuk yang terpapar di akhbar yang kita lihat semakin hari semakin menjadi-jadi. Seterusnya. Okay, seterusnya 5.
Dengar tak? Semula rangkap 5 yang berindam. Dia buat dah tu. Buona molek. Jangan muka gitu. Okey, seterusnya rangkap 5. Siapa banyak menanam budi, nama disanjung sehingga mati. Rangkap 5 ini mengolah pemikiran bahawa orang yang banyak berbudi dan juga berbakti, jasanya akan selalu dikenang oleh masyarakat. Jika kita tidak mampu berbakti dengan wang ringgit atau harta benda, kita boleh menyumbang dari segi tenaga dan juga daya usaha. Okey, kepercayaan masyarakat Melayu kepada nilai berbudi ini masyhur pada mana budi yang baik dikenang dua. Itu kita lihat bahawa ini amat menyarankan kita sentiasa melakukan budi semasa masih hidup, dan orang yang melakukan budi ini akan dikenang jasanya biarpun beliau sudah tidak ada di dunia ini. Jika kita lihat kepada isu semasa, juga dipetik daripada berita harian, wakil rakyat budiman dekat di hati. Maksudnya di sini adalah cerita petikan ini menerangkan bahawa seorang wakil rakyat yang begitu baik dan juga berbakti kepada masyarakat dikenang juga biarpun dirinya telah pun pergi menghadap ilahi. Seterusnya, ready? Rujukan dah? Oh, naik. Nampak sah. Okey, ini adalah rujukan yang digunakan bagi menyiapkan tugasan pembentangan ini. Abdul Rahim Ismail, Khairuddin Muhammad 2017 dirujuk dalam Kesusastraan Melayu Selangor Sastra di Seni Berhad. Kami juga merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat tahun 2016. Kemudiannya Samadi Ahmad tahun 2020 dalam jurnal yang bertajuk Sikap Hati dalam Kejiranan Semakin Pudar dimaklum dari berita harian. Okey, sekian saja pembentangan daripada kami. Maaf atas segala kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyaknya brona.